اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. InsyaAllah kita sambung lagi muzakarah daripada kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman, karangan atau tulisan Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullah. Sambung kitab pada malam ni pada muka 2 lagi ya. Pada kata masih lagi membahaskan berkenaan dengan arkanul iman, berkenaan dengan rukun-rukun iman. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ketiganya daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita dengan segala kitabnya. Dulu malaikat, ni masuk kepada kitab. Wajib percaya kita dengan segala kitabnya, yakni kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada rasul-rasul tertentu. Ada berapa buah kitab? Ada 4 buah kitab. Ada 4 buah kitab yang diturunkan daripada dalaman Nabi Allah Adam AS sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih 4 orang rasul untuk menerima kitab. Dan ada juga dinamakan suhuf. Suhuf ni lembaran-lembaran. Dia tak bukan satu buku. Adapun kitab ni satu buku yang mengandungi bab-bab, tajuk-tajuk tertentu. Baik. Di mana kitab yang 4 tu? Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib percaya kita dengan segala isi Al-Quran. Apa sahaja yang diceritakan oleh Al-Quran, maka kita yakin benar sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Walaupun benda tu kadang-kadang tak nampak di akal fikiran kita, atau benda-benda tadi yang termasuk perkara-perkara sam'iyat, perkara-perkara yang mencari adat dan sebagainya, perkara yang tidak boleh dibuktikan dengan ujian dan eksperimen. Itu perkara-perkara yang disebut dalam Al-Quran. Banyak cerita-cerita Al-Quran. Dan banyak juga hukum hakam yang disebut berkait dengan kehidupan Islam dalam Al-Quran. Jadi kita terima bulat segala apa yang disebut dalam Al-Quran. Dan juga kitab-kitab yang lain. Tapi kitab lain dah tak ada hari ni. Kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini 4 buah kitab. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. 4 buah kitab ni. Dan Quran ni kitab yang penamat, merupakan mukjizat besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ni Allah jamin ketulinan Al-Quran akan terpelihara sampai hari akhirat, sampai kiamat. Adapun kitab-kitab lain tak ada lah. Tak tulis, bercampur aduk dan sebagainya. Injil, hari ni ada lagi kitab Injil. Kalau kita pergi kan, ada lagi dia kata kitab Injil, New Testament, Old Testament, ada verse dan chapter dia semua tu. Tapi tu bukanlah yang tahu, bukan yang ori lah, yang bercampur aduk habis dah, yang palsu lah, masuk dalam perkara-perkara yang Israiliyat dan sebagainya.
Tak sama dengan Al-Quran. Al-Quran kalau ditambah satu huruf pun dapat dikesan. Dapat dikesan oleh hamalatul Quran, pembawa Al-Quran, iaitu penghafaz Al-Quran, orang yang jaga Quran tu. Baik. Tu yang keempat. Percaya kita dengan segala. Yang ketiga, percaya dengan segala kitab. Kitabnya kitab Allah. Yang mana kitab merupakan panduan kepada seluruh orang yang beriman, kepada para nabi dan rasul dan ini. Keempatnya, wajib percaya kita dengan segala anbiya-nya. Wajib percaya kita dengan segala anbiya-nya. Anbiya ni jamak pada kata nabi. Nabi tu seorang, anbiya ni ramai nabi. Jamak pada kata anbiya, nabi. Jadi anbiya. Jadi anbiya ni segala nabi-nabi. Segala nabi-nabi. Mengikut jumhur ulama, bilangan nabi daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 124,000 orang. Bilangan nabi 124,000 orang nabi. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang penutup, nabi yang kesudahan, nabi yang penamat bagi sekalian nabi. Maksud tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang yang mengaku jadi nabi selepas kewafatan Nabi kita Muhammad SAW, maka pengakuan tadi ditolak. Pengakuan penyaksian kata dia nabi itu ditolak. Sebab Nabi kita nabi yang terakhir. Dan daripada kalangan nabi yang ramai ni, 124,000 orang ni, Allah angkat sebahagian kecil sebagai rasul. Sebagai rasul. Ada kata 315 orang diangkat Allah Ta'ala menjadi rasul. Apa beza nabi dan rasul? Nabi dan rasul ni, nabi seorang laki-laki yang diberikan kepadanya wahyu untuk diamalkan dirinya sendiri. Itu laki nabi. Seorang laki-laki yang merdeka disampaikan wahyu kepadanya untuk amalan dirinya sendiri. Adapun rasul seorang laki-laki yang merdeka disampaikan wahyu kepadanya dan disuruh sampai kepada umat. Itu rasul. Beza nabi dan rasul. In rasul ni dia lebih lagi lah. Dia kena dakwah, kena ajak orang kepada menyembah Allah. Baik. Tu dia kata percaya kita dengan segala anbiya-nya Allah. Jadi nabi ni pangkat kenabian, pangkat kerasulan, tak boleh nak mohon, tak boleh nak minta kok lah kita doa, ya Allah jadikanlah aku seorang nabi. Tak boleh. Pangkat nabi rasul tak boleh. Tapi pangkat aulia, waliullah, kita boleh mohon. Ya Allah angkatkanlah aku sebagai salah seorang daripada aulia Allah. Waliullah, wali ni kekasih. Kekasih orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali ni banyak jenis. Ada wali kutub, ada wali gaus, ada wali abdal. Macam jenis nama-nama wali. Ada tingkatan-tingkatan dia. Kisah tu senarai waliullah ni. Dan wali ni ada setiap masa, setiap zaman. Bila mana mati seorang wali, akan diganti oleh wali yang lain. Diganti. Baru ni tahun ni tahun ni ke tahun lepas, kematian satu orang aulia Allah, Pak Sumit. Orang kenal Pak Sumit Bukit Tembaga. Sumit ni terkenal lah, masyhur sebagai seorang abdal. Dia katakan dia seorang wali abdal, menjaga penjuru dunia. Sebab tu dia semana-mana sahaja ulama-ulama daripada seluruh dunia yang sampai ke Malaysia ni, selalu tak lepas dia ziarah dia. Pergi tengok dia kat rumah. Sedangkan kalau tengok kehidupan dia sepi rumah dia, kehidupan dia macam orang kampung. Tak ada lah kata ni. Dia pun tak pakai jubah, tak pakai sorban pun. Pakai kepiah, baju pagoda pakai pelekat. Dalam rumah. Tapi benda dia cakap tu menuju pada apa yang orang tu datang kepada dia. Kita bawa masalah apa pergi kat dia, dia akan nasihat kena dengan masalah kita. Kena masalah kita. Ada orang hubungan tak elok dengan mak ayah, dia cerita pasal hubungan tamat dengan mak ayah. Kita ni anak kena buat baik dengan mak ayah, kata sikit kurang. Orang tu tak cerita apa masalah dia. Balik dia termenung sesuatu. Macam mana dia tahu kata masalah ni. Tu setengah kata dia ni abdal. Dulu banyak tanah Malaysia ni banyak aulia-aulia Allah. Dulu yang masyhur tu Tok Guru Haji Saad Bonggol. Tok Guru Haji Saad ni duduk zaman Jepun tu. Dia kata orang mengajak dia nak pergi mengajak nak kayuh basikal tua tu.
Orang lain kena tahan, dia pun buat sekatan. Sikit ada sekat sikit, dia tak ada kena sekat pun. Dia pergi tu ya. Tuan Guru Haji Sa'ad. Arwah tak ada lah. Banyaklah awliya-awliya Allah. Orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kadang-kadang awliya ni Allah berikan dengan karamah. Apa dia karamah? Karamah ni perkara yang mencari adat yang berlaku kepada awliya-awliya Allah. Perkara yang mencari adat. Benda yang sepatutnya tak berlaku macam tu, kebiasaannya tak berlaku macam tu. Baik. Tapi walaupun ni orang kata istiqamah tu, kan kata al-istiqamatu khairum minal alfi karamah. Istiqamah tu, berkekalan pada suatu pekerjaan kebaikan tu, lebih baik daripada dapat 1000 karamah lagi. 1000 karamah. Baik. Jadi itu anbiya Allah. Anbiya Allah. Dan paling tinggi kali daripada kalangan anbiya ni Nabi kita lah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul mursalin, penghulu bagi sekalian rasul. Nabi kita penghulu bagi sekalian rasul. Baik. Kelimanya, wajib percaya kita dengan hari yang kemudian dan barang yang bergantung dengan dia. Kelimanya, wajib percaya, yakin kita dengan hari yang kemudian. Apa dia hari yang kemudian ni? Macam-macam nama dia. Ada sebut hari akhirat, ada sebut hari kiamat, ada sebut hari pembalasan, ada sebut hari macam-macam perhitungan. Jadi sebutlah nama pun yang merujuk kepada akhirat. Maka kita yakin sungguh akan ada datang satu hari nanti, suatu waktu yang dikehendak oleh Allah, akan berlakunya kiamat. Hancur luluh lebuh habis dunia ni. Mati sekalian yang bernyawa, sebelum mana dihimpun, dibangkitkan balik di padang mahsyar. Dia kata percaya kita dengan hari yang kemudian dan barang yang bergantung dengan dia. Perkara yang bersangkut paut dengan akhirat. Kan bila berlaku kiamat, kita semua akan dibangkitkan balik. Bila kita dibangkitkan balik, kita suruh dihalau, dihimpunkan satu padang nama padang mahsyar. Dia katakan padang mahsyar ni padang yang putih, luas jauh mata memandang. Jadi hari itu manusia menunggu-nunggu. Manusia menunggu-nunggu perhitungan, balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya macam-macam keadaan, suasana manusia yang ada di padang mahsyar. Ada yang kata matahari sejengkal dengan kepala. Matahari sejengkal dengan menggelegak kepala otak dia. Digambar gambaran mahsyar. Ada yang tenggelam dengan peluh dia sendiri. Ada yang tenggelam sekat buku lali, ada pinggang, ada tenggelam pergi hidung. Jadi macam-macam kelakuan di padang mahsyar. Kita yakin akan berlaku saat yang macam tu. Keadaan satu namanya padang mahsyar. Kemudian yakin pula di sana akan didatangkan dengan mizan. Mizan ni macam mizan ni timbangan amal. Nak timbang amalan-amalan baik yang kita buat dan juga amalan-amalan buruk, na'udzubillah, yang kita kerjakan, semua akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu persatu. Akan diadili oleh Allah Taala dengan seadil-adilnya. Hari ni dekat dunia kita boleh lagi dah pusing waktu terlepas, ambil lawyer ni, ambil lawyer terlepas. Di akhirat tak ada dah. Tak ada habuan dah, nak lepas-lepas tak ada dah. Hari itu Allah Ta'ala jadi hakim. Semua dalam ilmu pengetahuan Allah. Dan pengetahuan Allah ni pengetahuan yang sangat halus, sehingga tak dapat ditanya benda yang tak tahu. Semua ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah katakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa tu? Surah Yasin dah baca dulu kan? Surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, pada hari itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kami tutup rapat mulut-mulut mereka itu. Nakhtim ni, kita kata khatam Quran. Khatam ni tutup, penutup. Nakhtimu ala afwahihim. Bila sebut nakhtim, buh ala pula, maknanya berat lah, seolah-olah pateri, tak buka dah. Nakhtimu ala afwahihim. Lalu dalam mulut tak dicakap. Allah sebut lagi ayat tu, wa tukallimuna aydihim, dan akan berkata kepada kami tangan-tangan mereka itu. Tangan cakap. Kalau orang kata tangan ada lidah nak bercakap. Hari ni dekat dunia ni Tuhan tunjuk dah tangan kita bercakap. Dengan cara mana? Dengan cara tulisan.
Tangan cakap dengan cara tulisan. Tulis hantar sini. Mulut diam ya. Tangan tu sampai orang sampai tak berhenti duk type. Mulut diam. Tu kata tangan bercakap. Tangan cakap apa yang kita buat. Lepas tu bila tangan cakap, wa tashhadu arjuluhum, dan menjadi saksi kaki-kaki mereka itu. Kaki menjadi saksi. Kaki bersaksi akan apa yang diperkatakan oleh tangan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dengan apa yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan. Jadi hari itu tak lepas dah kita. Hari itu tak lepas dah. Jadi kita nak pergi lepas macam mana? Dengan cara kita buat benda-benda yang elok, benda-benda yang baik, benda yang tak bercanggah dengan apa yang Tuhan larang. Dan kalau kita terlajak, kita mintalah ampun kepada Allah. Kita patah balik, minta ampun sebelum kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu namanya hari perhitungan. Bila mana tu yang bersangkut dengan kiamat tu, yang bersangkut dengan kiamat, timbangan amal, mizan disebut. Kemudian ada di sana sirat. Sirat ni titian nak menyeberang neraka Jahannam. Dikatakan neraka ni dibawa oleh 70,000 malaikat, pegang tali kekang neraka, heret pergi, dan dibukakan mulut neraka. Dibukakan mulut neraka dan dibentangkan di atas mulut neraka ni titian sirat. Orang kata titian sirat satu titi yang lebih halus daripada rambut di belah 7, lebih tajam daripada mata pedang yang tajam. Orang kata tajam sungguh. Orang tanya lama mana nak hantar sirat ni? Saya mengaji dulu pendapat yang masyhur kata sirat ni panjang dia 3,000 tahun perjalanan. Panjang sirat. Naik 1,000 tahun. Naik 1,000 tahun, mendatar 1,000 tahun, turun pula 1,000 tahun. Di mana sirat ni? Di atas mulut neraka Jahannam. Mulut, kalau kita tengok mulut dah 3,000 tahun dah. Mulut neraka dah 3,000 tahun, bayangkanlah perut. Mulut ni kecil lah berbanding dengan perut. Baik. Na'udzubillah min zalik. Kita minta lindung daripada Allah Ta'ala daripada neraka ni. Walaupun kita ni orang yang banyak dosa, banyak salah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak mau. Walaupun kita banyak dosa, tak mau juga masuk neraka. Minta ampun dengan Allah. Baik, itu kata titian sirat. Sehingga ada kata qil, kata sebahagian pendapat 70,000 tahun. Yang masyhur kata 3,000 tahun. Ada pendapat yang kata 70,000 tahun. Jadi ada 9 golongan, 9 jenis manusia yang akan rentas sirat ni. Ada kata yang pertamanya rentas macam kilat yang menyambar, pijak sini sampai tu sana. Yang kedua macam angin ribut, bertiup kencang. Yang ketiga macam kuda berlari pantas. Yang keempat macam orang yang berlari. Yang kelima macam orang yang berjalan. Ke belakang keteruk. Baik. Jadi itu kelakuan melintas sirat. Dan di sana ada telaga Kausar, haud, telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaga Kausar yang sesiapa yang dapat minum air telaga Kausar ni, dia takkan dahaga selama-lamanya. Tak ada dahaga dah. Telaga Kausar. Kemudian di sana juga ada syurga dan ada neraka. Ada syurga, ada neraka. Siapa selamat daripada sirat, maka dia sampailah kepada syurga. Siapa yang jatuh, maka di sana Nabi kata, akulah orang yang akan memberi syafaat. Sahabat-sahabat tanya Nabi, kami nak jumpa, nak cari kamu di mana ya Rasulullah? Nabi kata, aku akan tunggu di 3 tempat. Aku akan ada di salah satu di 3 tempat. Di mana? Di haud telaga Nabi, di sirat, di titian sirat, dan juga di mizan, timbangan amal. Nabi tunggu itu. Banyak siapa yang banyak berselawat kepada Nabi, maka dengan selawat tadi Nabi memberi syafaat kepada dia dan sebagainya. Baik. Kemudian lastnya syurga dan juga neraka. Tu tempat habis dah, tempat kesudahan kita. Dan walaupun tak sudah, kita mati, hidup balik, tak mati dah. Orang yang tak mati dah macam mana? Adakah kita kekal? Ya, kita kekal. Habis Allah Ta'ala kekal tak? Kekal. Habis kita kekal tak? Kekal juga. Habis serupa kita dengan Tuhan? Tak. Sebab apa tak serupa? Ada dua kekal. Allah kekal sebab sifatnya kekal. Kekal Allah dengan mana Allah tak terima binasa. Allah tak terima binasa. Binasa nak hinggap ke Tuhan tak boleh. Habis kita kekal kerana kita dikekalkan oleh Allah. Allah Ta'ala nak mengekalkan kita. Kalau dia nak binasa, kita terima binasa. Baik. Dia masuklah ke dalam syurga orang-orang yang beriman kepada Allah, dan selama-lamanya dalam neraka orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa kufur kepada Allah masuk neraka selama-lamanya. Ada pun orang yang beriman kepada Allah masuk syurga, duduk syurga selama-lamanya. Ada pun orang yang tengah-tengah, orang yang ada dosa ni. Kalau kita baca pagi Jumaat surah apa? Surah As-Sajdah.
Surah Sajdah baca ayat apa? Ayat yang ke-berapa? Yang ke-12 apa? Yang cerita berkenaan dengan pada kata pada hari itu. Macam mana ayat dia saya lupa lah. Yang mana ayat yang menceritakan berkenaan dengan orang-orang yang mujrim. Mereka menundukkan nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Mereka tunduk kepala-kepala mereka ni di sisi Tuhan. Mereka ni banyak dosa ni. Lalu dia kata apa kat Tuhan? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami, dia kata Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami dah tengok. Tengok apa? Mereka ni orang tengah-tengah. Mereka tak masuk syurga lagi, tak masuk neraka lagi. Mereka dah tengok apa? Rabbana absarna, wahai Tuhan kami, kami dah tengok. Tengok apa? Kami tengok dah macam mana siksa peritnya orang-orang yang nak diseret, diheret, nak dihumban kepada neraka tu. Peritnya nak masuk tu. Dan kami tengok ya Allah macam mana seronoknya orang-orang yang diiring, diarak nak masuk ke dalam syurga. Rabbana absarna wa sami'na, dan kami dah dengar ya Allah. Kami dengar apa? Dengar tu jerit pekik terlolong ahli neraka tu. Duk dengar jerit tu. Dan kami dengar dah seronok hilai tawa ahli syurga. Seronok nak masuk syurga. Rabbana absarna wa sami'na, kami tengok dan kami dengar. Lalu dia minta apa kat Tuhan? Farji'na, maka balikkanlah kami ya Allah. Kami nak balik. Hari itu minta ke Tuhan nak balik. Farji'na, maka balikkanlah kami ya Allah. Balik main mana? Balik main dunia ni. Sebab apa yang nak balik ni? Na'mal salihan, kami nak beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Kami nak buat kerja-kerja baik. Maksudkan orang minta ke Tuhan. Na'mal salihan, kami nak buat kerja-kerja yang baik. Tak mau dah buat kerja jahat. Tuhan tanya sebab apa dulu ni tak buat baik. Masa bagi peluang hidup dekat dunia lu tak mau buat baik. Tiba-tiba sampai di sini baru nak buat baik. Dia kata apa? Dia bagi alasan. Inna muqinun, sesungguhnya kami tergolong golongan yang yakin. Dulu ni dekat dunia kami ingatkan cerita syurga neraka ni main-main ya. Ingat cerita lawak, cerita tak sungguh. Hari ni bila kami saksikan dengan mata kepala kami, sungguhlah. Bila sungguh kami nak balik. Boleh balik? Tak boleh balik dah. Hari tak ada peluang nak balik dah. Jadi sementara kita ada ni, maka carilah peluang untuk kita selamat di akhirat tu. Baik. Habis. Cerita habis syurga neraka, itulah perkara-perkara yang bersangkut paut dengan akhirat. Perkara yang bersangkut kita yakin adanya mahsyar, adanya mizan, adanya timbangan amal, adanya sirat, adanya neraka, adanya syurga. Baik. Keenamnya, kata musannif, keenamnya yang terakhir daripada 6 arkanul iman. Keenamnya, wajib percaya kita dengan untung baik dan jahat atau pada kata baik. Wajib percaya kita dengan untung baik, ini ketetapan yang baik, dan jahat, ini untung jahat, ketetapan yang jahat. Itu daripada Allah Ta'ala. Baik dan jahat pada nilaian kita semua daripada Allah. Ini bertentangan dengan mazhab faham Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Allah tak buat kerja jahat. Allah tak tentukan benda-benda yang jahat. Allah hanya tentukan benda yang baik semata-mata. Ini Mu'tazilah pegang. Ahli sunnah tak? Ahli sunnah kata jahat ke baik ke semua daripada Allah. Kullum minallah. Orang tak tengok, sekali-kali tengok macam Mu'tazilah ni betul. Mu'tazilah lah kena. Takkan Tuhan nak buat benda jahat. Mesti Tuhan semua benda Tuhan buat semua benda baik. Baik. Ahli sunnah tanya, kalaulah Allah Ta'ala buat baik semata, bermakna jahat tadi ni daripada siapa? Seolah-olah benda-benda yang jahat ni terkeluar daripada kekuasaan Allah. Benda lain pula, ada Tuhan lain pula yang jahat dia buat ni. Baik. Jadi macam mana nak faham bagi murnikan benda ni? Ahli sunnah kata baik dan jahat tu pada sisi kita. Kita timbang dengan nilai kemanusiaan kita, dengan nilai syarak dan sebagainya. Tapi walhal, hakikatnya di sisi Allah semuanya baik. Walaupun pada mata kita, pada timbangan kita, semua benda tu kira jahat, tapi di sisi Allah ada hikmah dia. Ada hikmah. Berlaku tsunami tahun 2004 di Aceh. Aceh saja 200,000 nyawa. 200,000 nyawa, bukan 20 orang. 200,000 orang mati dalam lebih kurang setengah jam.
Tak apa hikmah ni, tak sampai di akal kita. Sebab apa jadi macam ni? Apa sebab, apa hikmah kejadian tadi ni? Itu semua dalam kekuasaan Allah SWT. Tapi yang yakinnya kita, baik dan jahat tu semua ditentu oleh Allah. Cuma di sisi kita, timbangan nilai kemanusiaan kita, di sisi syarak kita kata yang ni baik, yang ni jahat. Yang ni baik, yang ni jahat. Baik. Jadi setengah-setengah kata apa dia untung baik, tengok. Bermula untung baik iaitu iman dan taat. Ni yang kata untung jahat, untung baik ni. Untung baik ni iman. Siapa yang diberi iman oleh Allah dan diberi taat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia ni orang yang sebenar-benarnya beruntung. Untung sungguhlah. Untung sungguh orang yang dapat nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islami wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Tu kata ulama-ulama kata apa? Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam, yang mana kedua-dua tadi adalah sebesar-besar nikmat. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am. Dan bermula keduanya itu antara sebesar-besar nikmat. Wa kafa bihima min ni'mah. Dan padalah, dia kata dan pada, dah cukup lah, padanlah dengan dua tadi sebagai nikmat. Kalau tak dapat nikmat lain pun, dapat iman dan Islam pun syukur sangat dah. Kan orang dah berucap kan, dia kata wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Terdengar ayat dulu. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kita tak faham kan apa, dengar cakap kan. Jadi orang nak mula cakap benda tu. Dia kata apa? Wa may yahdihillahu, barang siapa yang Allah beri Islam, beri hidayah kepadanya, fala mudhillalah, dia takkan sesat selama-lamanya. Buatlah macam mana pun, robeklah tubuh dia, buat macam potong, buatlah apa pun, dia takkan balik, takkan meninggalkan Islam sekali, takkan sesat selama-lamanya. Tengok sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Bilal ibn Rabah, disiksa dengan teruk ketika mana awal Islam dia. Sayyidina Bilal ni satu hamba milik Umayyah bin Khalaf. Ketika mana Umayyah tuan dia tahu, kata dia mengikut Nabi Muhammad ketika itu di kota Mekah, maka disiksa Bilal dengan siksaan yang teruk. Siksaan yang teruk. Tapi Bilal tu ahad, tak patah balik. Tak patah balik sebab apa? Sebab dah diberi hidayah oleh Allah, dan hidayah ni milik Allah. Baik, tak patah balik. Dan begitu juga kita tengok cerita Abu Talib, bapa saudara Nabi. Abu Talib ni bapa saudara Nabi yang menjaga Nabi. Dia dua beradik kandung dengan ayah Nabi, Sayyidina Abdullah, Abu Talib. Lalu dia berjaga Nabi. Abu Talib ni anak ramai, jaga Nabi sampailah Nabi dikahwinkan, dewasa dan sebagainya, sehinggalah dia antara orang yang melindungi Nabi ketika mana musyrikin Mekah memusuhi Nabi. Dialah orang yang menjadi perantara Nabi dengan musyrikin. Jadi jambatan. Kan musyrik ni, bila Nabi bawa Islam, dia tak terus buat benda-benda yang jahat, benda-benda yang kasar. Dia mula-mula dia tawarkan kepada Nabi dengan benda-benda yang lain, yang halus. Nak tawarkan jawatan kepada Nabi, pangkat kedudukan, tawarkan harta benda, tawarkan wanita-wanita pada waktu tu. Tapi Nabi tolak. Nabi kata, wahai bapa saudaraku, sekiranya dia meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tetap akan meneruskan dakwah ni. Rasulullah kena macam tu, daripada tidak, tak boleh kata ni, tak pakai, tak jalan. Jadi siapa yang bekerja ni? Abu Talib dah jadi orang perantara. Sehinggalah ketika hampir wafatnya, hampir meninggalnya Abu Talib, Nabi bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh suruh Abu Talib mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucaplah 2 kalimah syahadah ni anak kunci syurga. Seolah-olah kalau bahasa kita kata, tolong mengucap yang lain semua beres. Nabi nak tolong semua, suruh mengucap kalau hari ni nak pergi cari jawatan, isi borang bagi hantar borang kata, pun nama kata tu. Tak ada buat apa, tunggu dapat dah. Seolah macam tu lah. Sampai macam tu sekali Nabi tawarkan kepada Abu Talib. Sampai ke sudah, sampai wafatnya Abu Talib, tak juga memeluk Islam. Sehingga Nabi jadi sedih dengan peristiwa tadi. Sedih, Nabi terganggu. Sehingga turun ayat nak memujuk Nabi. Ayat mana? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak dapat beri hidayah kepada orang yang engkau sayang.
Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Dan bermula Allah memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Tu cerita berkenaan dengan Islam. Siapa yang diberi Islam, dia dapat untung baik, iman dan taat. Dan untung jahat, apa dia untung jahat? Iaitu kufur dan maksiat. Itulah untung jahat. Habis kita kata Allah Ta'ala tak zalim kan? Buat orang yang beriman, buat orang, jawabnya tak zalim. Sebab apa tak zalim? Sebab semua milik Allah. Ikut suka dia lah perintah kat mana pun. Kita ni hanya menurut dia. Dia lah yang maha kuat. Semua kekuasaan ada di dia. Semua pusat pemerintahan ada pada Allah Ta'ala. Tabarakallazi biyadihil mulk. Kita baca surah Al-Mulk ayat pertama tu. Tabarakallazi biyadihil mulk. Maha berkat Tuhan yang padanya lah segala pemerintahan, segala kerajaan, segala kekuasaan. Jadi tak boleh nak orang nak kata apa. Tak boleh orang nak campur aduk dalam urusan kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi ni yang keenam. Percaya kepada qada dan qadar. Yang keenam ni qada, ketentuan, qadar pelaksanaan dan ketentuan tadi. Untung baik dan untung jahat. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah 6 rukun iman yang kita kena pegang sungguh-sungguh. Siapa tolak satu jadi kosong. Selalu 6 tolak 1 jadi 5. Ini tak. 6 tolak 1 jadi kosong. Sifir dia pelik sikit. Sifir dia tak pakai logik matematik. Tolak 1 jadi kosong. Tak rukun iman ni. Jadi rukun iman ni bangsa payah. Kita mengaji tauhid ni iman. Bangsa payah. Bangsa bukan bangsa buat. Kalau bangsa buat senang, nampak. Ni buat macam ni, ni buat, dia tunjuk. Tapi iman ni bangsa duduk dalam hati. Kita tak tahu dia fikir dia macam mana. Tak tahu hati dia faham macam mana. Kita cerita, tanya faham tak? Faham tu macam mana? Dia tak ada cerita balik. Dia berkata saya faham, dia cerita balik tak boleh. Faham, tak boleh nak cerita. Ada juga macam tu, bukan kita tak faham. Kalau kita tanya sebab macam mana faham, dia tak ada cerita. Tak, betul dia faham. Cuma dia tak reti nak tak pandai nak menghuraikan apa yang dia faham tu. Jadi kita duk harap-harap mudah-mudahan apa yang dia faham tu samalah dengan perkara yang sebenar, tak lencong ke lain. Baik. Kata musannif rahimahullah, dan bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Dan bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Selesai membahaskan berkenaan dengan rukun iman, muallif kitab ni nak bawa kepada rukun Islam. Jadi ni hanya munaqasyah, ulang kaji balik dah. Kita dah faham dah, kita dah baca, dah ngaji dah dulu ni. Jadi kita ulang kaji. Jadi rukun Islam tak sama dengan rukun iman. Kita kena faham. Makna rukun pada Islam dan makna rukun pada iman tak sama. Rukun iman dengan makna ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa huwa juz'un lahu, barang yang terhenti atasnya sah sesuatu perkara, satu ibadah, dan dia termasuk diri ibadah tersebut. Maknanya siapa yang mengaku beriman kepada Allah mesti dia yakin percaya dengan 6 rukun ni. Kalau dia mengaku beriman, tiba-tiba dia tak yakin dengan salah satu dan 6, ataupun tak yakin dengan kesemua 6 ni, maka dia orang yang tidak beriman, bersalahan dengan Islam. Islam ni kalau dia tak buat, ada lagi dia punya perbincangan dia, perbahasan dia. Contoh kita kata rukun Islam, mendirikan solat fardu 5 waktu. Rukun Islam tu mendirikan solat fardu 5 waktu. Hari ni berapa ramai orang yang Islam tapi tak sembahyang? Baik. Orang Islam tapi tak sembahyang. Tak sembahyang langsung. Bukan kata sembahyang sikit-sikit, tak. Langsung tak sembahyang. Tengok rambut warna macam-macam muda-muda tu kan. Rambut sat warna oren, sat warna merah. Lelaki perempuan lebih kurang sama naik duduk di tepi jalan. Saya nak main kuliah petang-petang, lalu dekat tepi jalan tengok perempuan penuh, semua Melayu. Perhati muka seorang-seorang semua budak Melayu. Rambut ni warna oren, ni warna pink, ni warna purple. Duduk tepi jalan pakai seluar pendek daripada anak Cina ni. Dulu mana payah jumpa lah dulu budak Melayu kalau pendek. Payah jumpa. Hari ni sama naik je. Kita tak tahu Melayu ke Cina. Tengok hitam sikit lah Melayu tu. Kalau Cina putih. Baik. Jadi banyak
Jadi nak beza rukun Islam dengan rukun iman. Iman tak percaya satu habis langsung. Islam ni dia ada pecahan-pecahan lagi. Baik, tengok dia kata. Dan bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Iman 6, Islam 5. Pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah. Pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap ni syarat nak dilaksanakan hukum Islam ke atas seseorang. Itu mengucap. Contoh, kita kawan dengan seorang orang kafir. Orang yang bukan beriman lah, orang non-Muslim. Kita kata orang yang bukan Islam. Kita kawan dengan dia. Dia kata kat kita, aku nak masuk Islam. Aku nak jadi orang Islam. Dia kata kita, aku nak jadi orang Islam. Mana pintu masuk dia? Mengucap. Kita pun ajar dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ajak dia mengucap sekali dengan maksud dia faham, maka sahlah dia jadi orang Islam. Sah dengan makna apa? Dengan makna sah diperlakukan ke atasnya hukum-hukum Islam. Yang mana hukum-hukum tadi tak boleh dilakukan ketika dia dalam keadaan kafir. Contoh, orang kafir sembelih binatang tak boleh makan. Walaupun sembelih cukup syarat pun, pisau tajam, putus 2 urat maris, urat semua tak boleh. Sebab orang kafir sembelih. Tapi bila dia mengucap saja jadi orang Islam, sembelihannya sah dimakan. Sebelum Islam, kita tak boleh ambil penyaksian daripada dia. Dia jadi saksi zina ke saksi apa, tak boleh ambil penyaksian. Tapi bila dia mengucap orang Islam, boleh ambil penyaksian. Boleh jadi wali, boleh macam-macam lah, dan sebagainya. Tu kata dilaksanakan hukum Islam kepada dia. Syarat mengucap 2 kalimah syahadah tu. Dia kata tapi di sini macam kita baca kitab sebelum ni, Misbahul Munir, syarat mengucap ni hanya kepada orang yang nak masuk Islam. Orang yang belum Islam nak masuk Islam. Tapi kalau orang yang lahir dalam keluarga Islam, mak dia Islam atau ayah dia Islam, maka dia ni automatik Islam. Walaupun dia tak pernah mengucap seumur hidup dia. Selagi mana dia tak buat benda-benda yang jadi kafir, dia dikira Islam. Dia dikira Islam. Adapun orang yang kafir masuk Islam, maka wajib dia mengucap 2 kalimah syahadah. Itu masuk dia. Keduanya, mendiri akan sembahyang 5 waktu. Ni syarat ni, kata rukun Islam ni. Mendiri akan sembahyang 5 waktu. Kalau kita tengok ni, seolah-olahnya kalau orang yang tak sembahyang terus jadi tak Islam. Jadi macam tu lah. Tapi ni dah. Ulama punya halus dalam bahas benda ni. Dia kata orang yang tak sembahyang, selagi mana tidak menafikan kewajipan sembahyang, masih lagi dikira Islam. Cuma dia kata Islam yang asi, Islam yang maksiat. Orang tanya sebab apa tak sembahyang ni, Mat? Dia kata aku malas sembahyang. Aku malas sembahyang kata. Kalau kerja banyak kata. Maka dia ni dikira orang Islam yang asi. Tapi katanya sebab apa dia tak sembahyang ni? Dia kata sembahyang apa? Sembahyang bukan wajib, dia kata. Zaman Nabi dulu yang wajib, hari tak wajib dah sembahyang. Ni jadi kafir. Dia menolak hukum kewajipan sembahyang tadi. Itu kata makna rukun Islam ni perkara-perkara utama dalam Islam. Dia tak ambil makna tadi. Dia tak ambil makna ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa huwa juz'un lahu. Tak ambil yang tu. Dia ambil makna rukun di sini dengan makna benda-benda dasar, benda-benda penting, perkara yang utama dalam Islam. Mana sembahyang fardu 5 waktu. Sembahyang perkara yang sangat utama. Disebutkan as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Tu hadis Nabi. Nabi sebut sesungguhnya sembahyang itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha, maka barang siapa yang mendirikan sembahyang, mendirikan ia sembahyang, faqad aqamaddin, maka sesungguhnya dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan ia sembahyang, faqad hadamaddin, maka demi sesungguhnya dia telah meranakkan, meruntuhkan agama. Dan dosa meninggalkan solat termasuk dalam dosa-dosa besar.
70 kabair, dosa-dosa besar. Dosa meninggalkan solat. Dosa besarnya tinggalkan solat, sehingga kan dia kata hukuman kepada orang yang meninggalkan solat adalah hukuman bunuh dengan cara dipancung. Kata beratnya hukum tinggal solat ni. Bunuh dengan cara dipancung oleh pemerintah yang menguasai, pemerintah Islam. Tangkap dia, kurung berapa lama? Tak sampai 3 tahun, 3 hari je. Suruh taubat, suruh sembahyang balik. Hari pertama suruh sembahyang, tak nak sembahyang. Hari kedua suruh tak nak sembahyang. Hari ketiga tak nak sembahyang. Maka dia dipancung, dipenggal kepala dia pada pagi subuh yang keempat. Sebab apa? Sebab tak nak sembahyang. Tu kata hukum meninggalkan solat. Dalam hadis yang lain disebut, Nabi sebutlah hadis ni, awwalu ma yuhasabu 'abdun yaumal qiyamah as-salah. Iza salahat sairil amalu, wa izal fasadat sairil amalu. Apa maksud dia kata? Perkara yang mula-mula sekali, awwalu ma yuhasabu, perkara yang mula-mula sekali akan dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat ialah sembahyang, ialah solat. Sekiranya baik sembahyang tadi, iza salahat, sekiranya baik, salahat sairil amalu, maka baiklah sekalian amal-amal yang lain. Wa izal fasadat, dan sekiranya rosak sembahyang tadi, fasadat sairil amalu, rosak habis kerja-kerja buat dia yang lain. Itu pentingnya sembahyang. Pentingnya sembahyang. Ni yang orang tahu, ni tiang, benda yang sangat utama dalam agama kita. Bab sembahyang ni. Mana sembahyang yang utama? 5 waktu kan. Sembahyang lain, sembahyang ni tak wajib. Yang wajib 5 kan. Orang kata boleh Ustaz padan ke buat 5? Padan lah. Dia dalam sembahyang lain langsung tak buat. Dia hanya semata-mata sembahyang 5 ni saja. Adakah dia dikira mukmin yang baik? Baiklah. Mukmin yang baiklah. Sahabat Nabi tanya Nabi tu kan, dia kata dia tak buat apa dah, kata kira 5 waktu. Dia kata ya Rasulullah, aku banyak 5 waktu, puasa Ramadan, banyak zakat, dan buat yang mana utama ya. Adakah aku boleh masuk syurga? Nabi kata boleh. Dah boleh dah. Cuma kita ni kena banyak lagi lah. Sebab kita banyak, sebab salah kita banyak. Benda-benda kurang kita tu banyak, nak tampung balik tu. Maka kita buat macam-macam lah. Buat macam-macam supaya datang kasih Allah Ta'ala tu kepada kita. Datang kasih Tuhan kepada kita. Baik. Orang-orang hebat dulu pun, walaupun dia tu hebat dah, banyak lagi kerja-kerja hebat yang dia buat. Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i seorang yang hufaz Quran, hafiz Quran ketika berusia 7 tahun. 7 tahun dah ingat Quran dah. Imam Syafi'i dia kata sejak sebelum balik lagi, dia mengkhatamkan Quran setiap hari 1 kali. Kita bayangkan macam mana baca Quran sehari sekali. Habis Quran, baca daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, 114 surah. Dan kalau kita terbaca manaqib cerita tentang Imam Syafi'i ni, dia khatamkan Quran dalam masa 6 jam. 6 jam habis Quran. 6 jam habis Quran. Kalau kita baca 6 jam tengok, try tengok kan, ambil Quran try baca dari pagi tu. Dulu saya ingat saya sekolah menengah dulu, ketika kata 4 kita 5, kami pulunnya tu. Kata Imam Syafi'i baca 6 jam, kita try buat 6 jam tu. Hari Jumaat cuti kat Kedah. Baca sampai subuh. Baca sampai nak masuk Jumaat tu. Dah 6 jam lebih dah. Tak sampai, tak habis. Sampai ayat apa? Ayat tengah. Muka surat 293, surah Kahfi. Sampai itu kan. Lepas doa dah ajak pergi Jumaat. Oleh kita berkatnya masa orang dulu. Imam Syafi'i. Bulan Ramadan 2 kali khatam, siang sekali, malam sekali. Hari biasa sehari sekali. Tiap-tiap hari kita mau 10 tahun sekali pun gagah. Bulan Ramadan semangat, hari pertama pegang Quran tu, hentam 5 juzuk hari first. Esok nak masuk iman live tak boleh. Sibuk nak pergi bazar Ramadan dan sebagainya. Baik. Habis kat itu dia kata, yang pertamanya, jadi ada sejarah dia. Sembahyang 5 waktu ni ada sejarah dia. Ada sejarah macam mana boleh jadi sembahyang ni, sembahyang apa yang Nabi mula sembahyang, bagaimana yang kaifiat diajar oleh Sayyidina Jibril dan sebagainya. Dia orang tiga itulah. Dekat keduanya kata musannif, mendiri akan sembahyang 5 waktu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.